Hai, Assalamualaikum. Okey, selamat datang semua kepada pelajar-pelajar semester 1, okey, Diploma Pentadbiran Awam AM110 ke Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Cawangan, Kelantan. Okey, Madam, okey, penyelaras program Nur Fariza Johari mengalu-alukan kedatangan kamu untuk uh, menyertai kami, ya. Okey. Okey, kita mulakan perkenalan kita sedikit sebanyak tentang fakulti kita. Okey. Uh, pertamanya Madam ingin mengucapkan selamat datang ke UiTM Kelantan. Okey, kita di bawah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Okey, Madam difahamkan kamu semua seramai 42 orang akan mendaftar pada 24 Mac ni. Okey, 24 Mac sudah mula boleh mendaftar kursus dan 28 Mac kita akan mengikuti kelas lah. Okey, walaupun kita belajar secara open distance learning ataupun online, tapi jangan rasa macam jauh. Okey, jangan ya. Sebab kita tetap bersama-sama kamu. Okey, selamat datang. Okey. So, here we go. Diploma Pentadbiran Awam. Okey, Madam sebagai penyelaras program ingin menceritakanlah sedikit sebanyak tentang apa yang kamu akan lalui, your campus life, supaya kamu dapat tahu sedikit sebanyak, ya. Okey, dalam taklimat Madam pada hari ini, okey, Madam ingin kita introduce sikitlah apa yang kita akan dengar lepas ni, okey. Yang pertama adalah pengenalan kepada fakulti dan program. Okey, apa itu Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi dan juga program kita. Yang kedua, okey, siapakah pensyarah-pensyarah yang di dalam fakulti kita di UiTM Kelantan ini. Yang ketiga, Madam akan memperkenalkan kamu kepada konsep penasihat akademik. Okay. Yang keempat adalah tentang struktur kurikulum, pelan pengajian dan pensyarah LIC. Okay. Yang kelima, benda yang sangat-sangat pelajar UiTM perlu alert lah, iaitu kalendar akademik. Yang keenam, iPortal pelajar. Okey, apa ni? Nanti kita tengok. Yang ketujuh, pendaftaran kursus. Apa tu? Dah daftar tapi apa itu pendaftaran kursus? Yang ke-8, jadual waktu. Okey, macam dekat sekolah juga, dekat universiti pun ada jadual waktu. Yang ke-9, peraturan akademik. Dan yang ke-10, sasiah rupa diri. So, hari ini benarkan, okey, beri Madam sedikit masa untuk lihat video ni, ada dalam maybe 20 minit untuk kamu tahu sedikit tentang Diploma Pentadbiran Awam, fakulti kita dan bagaimana kamu akan menjalani open distance learning. Alright? Okey, kita mulakan dengan yang pertama, item yang pertama iaitu pengenalan kepada fakulti dan program. Okey. Kalau kamu nak tahu, okey, fakulti kita ditubuhkan pada tahun 1965 dengan nama Fakulti Pentadbiran dan Undang-Undang. Okey. Madam sempatlah, okey, Madam juga merupakan alumni atau pelajar kepada FSPPT sebelum Madam berkhidmat menjadi pensyarah. Okey. Tapi pada tahun 2004, okey, Fakulti Pentadbiran Undang-Undang ini ditukar kepada nama yang kita guna pakai sampai sekarang iaitu Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Dulu kita sekali dengan undang-undang, Madam dan lah sebab Madam 2003 Madam masuk UiTM, kos yang macam kamu juga, dan pada 2004 ianya ditukar. Jadi sampai sekarang lah ianya terus dipanggil ataupun dikenali sebagai Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Okay. So dia mempunyai 6 cawangan di seluruh negara iaitu di Kelantan, di Macang, di Pahang, di Rauk, di Kedah, Sungai Petani, Negeri Sembilan, Seremban 3 dan juga Sabah dan Sarawak. So ada 6 cawangan yang menawarkan Diploma Pentadbiran Awam dan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi lah. Maknanya walaupun UiTM ni banyak satu Malaysia, tak semestinya ianya boleh orang kata semua fakulti kita ada tak ada. Okey, cuma ada 6 negeri saja yang memiliki fakulti kita. Alright. Okey, seterusnya. Nanti apabila kamu masuk
ke sini kamu tertanya-tanya, lepas ni boleh belajar kat mana boleh kerja kat mana ya? Okey, so AM110 ataupun Diploma Pentadbiran Awam merupakan satu diploma yang tidak asing lagi. Okey, baru-baru ni ianya telah menyambut 50 tahun. Okey, maknanya Diploma Pentadbiran Awam ni bukanlah sesuatu benda yang baru. Ianya adalah satu kos yang lama, yang sudah pun established, yang sudah diperakui dia punya lakunya dia. Okey, di bidang pekerjaan, especially di apa di peringkat di sektor awam, itu sektor kerajaan lah, okay, government. Okay, so jika kamu ambil diploma pentadbiran awam ni, okay, apakah yang akan kamu jadi? Okay, maknanya apakah prospek? Okay, so pertama sekali kamu boleh menjadi pembantu takbir. Ini adalah dengan diploma lah. Okay, so pembantu takbir. Alright, and then kamu juga jika menyambung degree dengan grade 41, kamu boleh menjadi pegawai takbir. Okay, kebanyakannya kita masih duduk dalam office lah. Okay, jika kamu uh, orang kata juga boleh menceburkan diri apply untuk menjadi pegawai takbir diplomatik. Seperti mana yang kita tahu, pegawai takbir diplomatik ini adalah satu bidang kerja di dalam sektor kerajaan yang memang dipandang lah. Okay, sebab dia membantu orang kata menteri-menteri, okay, pihak atasan untuk membuat undang-undang. Alright, so memang sangat-sangat kalau kamu dapat menjadi pegawai takbir diplomatik, maknanya orang kata bukan senang nak dapat. Okay, madam dulu pun pernah try tapi tak dapat. Okay, dapat jadi pensyarah. Tapi orang kata memang, okay, kalau kamu sama ijazah, kalau kamu berpeluang, okay, boleh minta PTD. Okay, dan mana-mana kos pun kalau masuk nak jadi PTD, dia kena ambil diploma pentadbiran awam selama 3 tahun. Maksudnya dalam perkhidmatan tu dia kena ambil diploma DPA. Okay. Okay. Kamu juga boleh sambung belajar ke arah undang-undang. So, bila macam tu kamu boleh jadi peguam, hakim magistrate. Yes, madam memang jumpa ada kawan madam yang sama-sama diploma pentadbiran awam dengan madam, kemudian dia sambung degree, lepas tu dia dapat jadi hakim magistrate dan juga pensyarah. Okay, pensyarah biasanya paling minimum memerlukan master dan juga memang kena buat PhD lah. Alright. Okay, so disiplin atau bidang yang kamu pelajari dalam diploma pentadbiran awam. Yang pertama, kamu akan belajar pasal undang-undang pentadbiran. Okay. Kemudian kamu akan belajar dalam sains kuantitatif, matematik dan komputer kita akan sentuh sikit. Okay. Perakaunan, okay. Ekonomi, okay. Dan apakah bidang dan peluang kerjaya dan bakal majikan. Okay, dengan diploma pentadbiran awam adalah seperti kerja-kerja sosial, penyelidikan politik, penguatkuasaan undang-undang, pemikir, perkhidmatan perumahan, sektor awam dan juga sektor swasta pun boleh. Okay, sektor keadilan jenayah, agensi kerajaan, agensi pemasaran, institut pengajian tinggi, okay, IPT, IPTA kalau kamu ingin menjadi pensyarah ataupun pentadbir di dalam universiti ataupun college. Okay, organisasi penyelidikan sosial dan bidang-bidang yang kamu boleh sambung selepas ada DPA, mungkin nak divert sikit, okay, kamu boleh pergi dalam bidang sains sosial, perniagaan dan juga undang-undang. Alright. Okay, kita pergi kepada pentadbiran FSPPP Kelantan. Okay, seperti mana yang kita tahu, kalau main campus adalah Shah Alam dan lepas tu kita ada Seremban 3. Okay, tetapi di setiap cawangan yang seperti madam cakap tadi, kita ada 6 cawangan dan kita adalah UiTM cawangan Kelantan. Alright. Okay, bila kita tengok kat sini, okay, di UiTM Kelantan, okay, madam kita masih lagi orang kata berhubung dengan dekan kita, itu Profesor Madya Dr. Abdul Jalil Muhammad Ali, iaitu dekan kita, dekan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Tidak dilupakan Rektor Kampus UiTM Kelantan. Madam percaya kamu akan mengenali orangnya. Okay, sangat baik, okay, sangat lembut, sangatlah orang kata bagus. Okay, begitu juga dengan Dr. Abdul Jalil juga adalah pensyarah madam. Okay, so okay, Profesor Madya Dr. Zulkifli Muhammad adalah rektor kita daripada Universiti Teknologi Mara Cawangan Kelantan. Okay, ini pula adalah ketua pusat pengajian. Ketua pusat pengajian ni dia jaga 3 fakulti di UiTM Kelantan, iaitu Fakulti Pengurusan Maklumat, Fakulti Undang-Undang dan juga fakulti kita. Alright.
Okey, dan ini adalah madam lah. Okey, nama madam adalah Puan Nur Farizah Johari sebagai penyelaras program Diploma Pentadbiran Awam, okey, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Okey, ini gambar kami lah. Okey, ini dekan. Sebab tu. Dekan tak duduk sini dekan duduk dekat Shah Alam. Okey, jadi dekan telah datang membuat lawatan kepada UiTM Kelantan tahun 2020, tahun lepas sebelum COVID. Okey, dia datang. And then masa tu menandatangani buku pelawat. Okay, ni rektor, okay, ni madam. Okay, kamu nama madam PP lah penyelaras program dan puan KPP kita Puan Charlie. So, madam harap kamu bolehlah tahu sedikit sebanyak tentang kami-kami ni lah. Okay, so especially madam. Okay, madam yang akan menjaga kamu. Okay, selama mana kamu belajar dekat UiTM Kelantan ni di bawah fakulti kita, di bawah program DPA ni, AM110. Right? Alright. Ini pula adalah pensyarah FSPPP Kelantan. Okey, tak ramai. Ada berapa ni? Okey, cuba kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Perempuan ada 5 orang termasuk madam. Okey. 6, 7, 8, 9. Dah ada 4 orang pensyarah lelaki. Okey. Jangan risau sebab kamu bukan saja belajar kod-kod atau kursus-kursus daripada fakulti kita. Kamu akan belajar daripada fakulti-fakulti lain. Tetapi kamu adalah kepunyaan fakulti kita dan banyaklah subjek ataupun kod kursus yang kamu akan belajar dengan kami semualah. Okey, kita pergi kepada yang pertama ni. Okey, juga merupakan pensyarah madam iaitu Cik Nur Hayati Yaakob atau kamu akan kenali beliau dengan panggilan Miss Yaya. Okey, yang kedua adalah kawan madam Dr. Nur Raihana Asma Muhammad Nur ataupun kamu kenali sebagai, kamu boleh panggil sebagai Dr. Rai. Okey, baru saja mendapat PhD. Okey, so nanti kamu akan jumpa dia. Alright. Okey, dan kemudiannya kita pergi kepada Cik Nur Syahidah Zulkifli ataupun kamu panggil sebagai Miss Shah, juga pensyarah fakulti kita. Dan lepas tu di sini juga madam nak kenalkan Dr. Siti Zulaika Mustafa ataupun kamu boleh panggil sebagai Dr. Siti, juga merupakan pensyarah fakulti kita. Dan yang ni asing lagi, madam Puan Nur Farizah Johari ataupun lebih mesra. Okey, kalau kamu panggil sebagai Madam Ifa. Okey, yang ni. Okey, Dr. Iskandar Hassan Tan Abdullah iaitu Dr. Is. Kenapa Madam tulis gambar dia kecil je? Okey, Dr. Iskandar sangat sinonim dengan menulis di akhbar tentang politik-politik, tentang situasi politik negara. Kamu boleh cari, okey, Dr. Iskandar Hassan Tan Abdullah, okey. Seperti yang macam Madam tunjuk artikel kat sini, artikel Sinar. Boleh baca pembacaan ilmiah, okey, tentang politik. Alright. And then ini adalah juga pensyarah madam, okey, Cik Wan Ahmad Termizi, Wan Sulaiman, kamu semua boleh panggil sebagai Sir Wan. Okey, yang ni Encik Muhammad Syafiq Hassan ataupun Sir Syafiq. Dan yang ni siapa ni? Student madam juga menjadi pensyarah. Okey, madam lebih dekat 10 tahun juga kat sini dah ada student madam menjadi pensyarah. Mana tahu satu hari nanti kamu pula akan menjadi rakan sekerja madam. Okey, yang ni adalah Cik Wan Hamdan Syadid, Wan Abdul Manaf atau lebih mesra kita kenali sebagai Sir Hamdan. Okey, di sini adalah sedikitlah gambar-gambar kami ketika bermesyuarat dan berjumpa. Okey, so ingat kami ada 9 orang. Pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Kelantan ada 9 orang. Alright. Okey, madam nak perkenalkan pula kepada kamu semua tentang penasihat akademik. Okey, pernah tak masa kat sekolah ada orang kata ibu angkat, cikgu-cikgu yang menjadi macam mentor, okey, yang dia menjaga, okey, menjaga pelajar-pelajar tu. Maknanya satu kelas ni ada ibu angkat dia ataupun yang menjaga dia. Maybe macam guru kelas, tapi dia tak semestinya mengajar. Okey, itu kita panggil, kalau kat UiTM konsep dia adalah penasihat akademik. Okey, dia membimbing, tugas dia atau fungsinya adalah membimbing pelajar-pelajar di bawah pengawasannya. Okey, kamulah. Okey, so setiap satu pensyarah dia akan di-assign. Okey, bermula dari awal pengajian sehingga mereka tamat pengajian. So daripada awal sampai ke akhir. So apakah peranan penasihat akademik? Okey, apa dia?
Okay. Jika kamu ada masalah sampai kamu tidak boleh macam menghubungi madam, kamu akan ada, okay, seorang penasihat akademik untuk kamu ceritakan masalah, biasanya masalah pendaftaran, jika kamu menghadapi masalah tidak dapat ke kelas, jika kamu menghadapi masalah, apa-apalah masalah yang berkaitan dengan pendidikan, kan, dengan pengajian kamu, kamu boleh rujuk kepada penasihat akademik. Okey, kerana peranan dia adalah untuk memastikan pelajar agar sentiasa mengemas kini maklumat diri serta maklumat komunikasi. Maknanya nombor telefon kamu dan alamat kamu, alamat email kamu mestilah sentiasa update dalam sistem iStudent Portal. Okey. Yang kedua, memberi nasihat akademik secara berkesan supaya pelajar dapat merancang plan mengajarnya dengan betul mengikut pilihannya. Makna kata kamu nak pilih subjek apa ke, kamu nak pilih co-curriculum apa ke, boleh minta orang kata panduan daripada penasihat akademik. Okey. Yang ketiga adalah penasihat akademik boleh mengakses, melihat rekod akademik kamu, memberi kelulusan kepada pelajar untuk menggugur atau menambahkan kursus dan menyemak plan pengajian pelajar. Ini lepas ni dia akan pergilah. Okay, so maknanya dia akan tengoklah perjalanan akademik kamu. Okay, lepas ni kamu ambil subjek apa, jadual kamu, okay. Dan beliau juga boleh berbincang dengan pelajar mengenai objektif kerjaya. Lepas ni nak sambung apa, nak belak kerja ke, nak kerja dalam bidang apa, boleh minta tanya kepada penasihat akademik. Okay, membantu pelajar untuk memahami rantaian yang terdapat di antara program, kursus, latihan amali, penyelidikan dan pengamalan akademik lain semasa pengajian. Okay. Membimbing pelajar dalam merancang pengajiannya dan beri nasihat tentang perubahan dalam kursus, unit kredit yang mungkin perlu dibuat dengan tujuan meningkatkan atau memperbaiki pencapaian dan prestasi akademik pelajar. Okey, katakanlah kalau kamu gagal kena mengulang, kita tak naklah tu, tapi kalau berlaku, jumpalah dia. Okey, jumpalah penasihat akademik dan minta bantuan, menasihati kamu macam mana patut ke saya ambil course ni, macam mana, berapa satu sen saya kena ambil berapa, okey. Dia tak macam sekolah, di universiti ni dia lebih fleksibel kerana kamu boleh menentukan, okey. Walaupun tidaklah sebebas universiti lain, ya. Okey, menyimpan rekod prestasi akademik pelajar di bawah pengawasannya. Okey, penasihat akademik juga dia tahu kamu punya alamat, kamu punya nombor telefon. Biasanya kita akan buat WhatsApp group lah dengan penasihat akademik, okey. Dan juga dia akan sentiasa mengawasi kamu lah, especially kalau kamu ponteng-ponteng ke, tapi kelas ke, kita akan cari, okey. Dan merujuk pelajar kepada sumber atau bahagian lain sekiranya tidak dapat membantu pelajar. Katakan dia rasa macam dia tak dapat nak buat dah, dia tak dapat nak tolong, dia akan rujuk kepada madam ke sebagai penyelaras program dan ataupun merujuk kepada pihak HE. Apa-apa pun, inilah dia orang yang akan kamu orang kata kontak jika kamu ada masalah di dalam pengajian. Okey, nak tanya tarikh ke apa ke, okey. Okey, so madam pun dah pilih siapakah orang yang akan menjadi orang kata mak angkat atau ayah angkat kamu lah, penasihat akademik kamu. So, okey. Okey, setiap pelajar akan mempunyai seorang penasihat akademik dan penasihat akademik untuk anda, kamu semua yang iaitu kelas D1AM 1101A ni. Okey, kamu semua kelas 1A tau, okey. Yang masuk pada Mac 2021 ialah Puan Tengku Adida, Tengku Zainal Mulung. Okey, inilah kamu punya penasihat akademik. Okey, ada nombor telefon dia kat sini. Biasanya nanti kita akan buat WhatsApp group supaya senang nak berhubung dan senang nak tanya masalah jika ada apa-apa yang berlaku. Okey. Okey. Kita pergi kepada struktur kurikulum, plan pengajian dan pensyarah LIC. Madam percaya, kalau ada yang sebelum ni dah pernah, Madam rasa kamu dah agak familiar. Tapi kepada yang baru masuk, baru mengenal erti Menara Gading, so banyak perkara juga yang tidaklah berbeza sangat. Cuma namanya mungkin lain daripada semasa sekolah. So, Madam nak kamu tengok apa itu struktur kurikulum. Simple je kan. Ringkas je plan pengajian dan juga apa itu pensyarah LIC. Okey, apa itu struktur kurikulum? Okey, apabila kita membuat satu diploma pentadbiran awam ni, apa subjek yang kena ada dalam tu, itu kita menstrukturkan kurikulum, iaitu bagaimana kursus-kursus di dalam sesebuah program dibentuk, dijalankan dan berapa jam pertemuan untuk menghasilkan pelajar yang diingini. Okay, so maknanya orang kata apa yang macam kaedah apa yang kita buat untuk kamu semua dan subjek apa yang kamu kena ambil supaya kita dapat produce pelajar yang kita inginkan. Contohnya pelajar yang
keterampilan, boleh bercakap di hadapan, bahasa Inggerisnya bagus, confident, ada teamwork dan tidak lupakan juga ada adab, semua macam tu ya. Okey. So, plan pengajian. Apa ni plan pengajian? Plan pengajian pula adalah kursus-kursus. Kursus ni apa, madam? Kursus ni adalah mata pelajaran atau subjek-subjek yang kamu perlu ambil atau perlu ikuti untuk melengkapkan sesebuah sijil, diploma atau ijazah. Maknanya selagi kamu tak komplit subjek-subjek yang telah digariskan, diletakkan di diploma pentadbiran awam, kamu tidak akan dapat diploma pentadbiran awam. Okey. Pensyarah LIC pula adalah pensyarah utama yang menjaga kursus tersebut. Okey. So maksudnya apa? Maksudnya dia yang akan menentukan perjalanan subjek tu bila buat test, apa soalannya, apa soalan tugasannya, okey, pensyarah ini. Okey, dia tak semestinya mengajar kamu, tetapi bahan-bahan adalah daripada dia dan dia pun dapat daripada atas lagi lah. Tapi cukuplah kamu tahu sampai pensyarah LIC. Alright. Okey. So, apa yang kamu kena ambil selama kamu berada menjadi pelajar diploma pentadbiran awam. Okey, untuk kamu semua, kamu kena pastikan yang plan pengajian kamu adalah kod 7188. Ini plan pengajian kamu. Plan pengajian merupakan plan rancangan, betul tak? Merupakan kursus-kursus yang kita dah atur, yang kamu akan ambil ataupun ikuti dalam mendapatkan diploma pentadbiran awam yang berdurasi selama 5 semester ataupun 2 tahun setengah. So, subjek-subjek ni kamu semua kena ambil, okey, untuk mendapatkan diploma pentadbiran awam, untuk menggenggam segulung diploma. Lepas tu kamu nak kerja guna diploma atau kamu nak menyambung pendidikan, penyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, ijazah misalnya, boleh, alright, boleh digunakan. Okey, kalau ditengok kat sini, kita ada 34 subjek yang kamu perlu ambil dalam masa 5 semester ataupun 2 tahun setengah ni. Okey, 4 bulan exam. 4 bulan exam. Okey, itu secara universiti. Okey. So, untuk bahagian 1, kamu akan mengambil subjek 1 hingga 8, iaitu 8 subjek. Okey, lepas tu nanti adalah setiap subjek dalam 7 ke 8 subjek, maka dalam masa 5 semester habislah 34 kursus dan 90 jam kredit. Kamu study dan akhirnya berjayalah dapat. Okey. So, tak apa, jangan kata banyaknya. Okey, jangan risau. Sebab insya-Allah, okey, dah ramai dah. Okey, dah 50 tahun dah diploma pentadbiran awam ni, dah ramai dah. Madam adalah salah seorang darinya. Okey. Bekas pelajar diploma pentadbiran awam yang berjaya menamatkan semua kursus di dalam ni. Okey. Okey, kod fakulti. Kalau kamu tengok ada PAD kat depan, itu bermaksud kod itu adalah kod fakulti. Okey, kalau kamu tengok yang tadi kan, ada PAD, ada CTU, ada law. Ini adalah kod-kod yang bukan fakulti kita, tapi kamu kena ambil juga. Okey, tetapi untuk kod fakulti iaitu dengan yang pensyarah-pensyarah kita sendiri yang ajar, dia kat depannya PAD. Okey, PAD dah ada pada setiap kod menandakan ianya adalah kod fakulti kita dan setiap kod ada pensyarah utamanya ataupun apa Mila cakap tadi, LIC. Okey. Okey, kita tengok kepada kod yang kamu ambil. Nampak ni? Okey, pada semester 1 kamu akan ambil 2 kod kita iaitu PAD 101 dan PAD 102. Okey. Pada semester yang kedua kamu akan ambil 3 kod kita iaitu PAD 104, PAD 120 dan PAD 215. Pada semester ketiga pula kamu akan mengambil PAD 240. Pada semester yang keempat kamu akan ambil 4 kod kita iaitu PAD 256, PAD 270, PAD 320 dan PAD 381. Dan pada semester yang terakhir iaitu semester kelima, kamu akan ambil 4 kod iaitu PAD 363, 370, 350 dan 390. Kalau kamu tengok semakin lama akan semakin banyaklah kod fakulti. Dan berapa banyak kod fakulti untuk AM 110 ada 14 kod. 14 kod fakulti dan 20 kod yang bukan fakulti. Alright?
Okey, kita pergi kepada item yang kelima iaitu kalendar akademik. Okey, mesti kamu tahu kan kalendar tu apa. Okey, kalendar tu macam perjalanan, bila raya, bila cuti, bila tarikh ini, bila tarikh tu. Macam tu juga dengan UiTM. UiTM pun ada kalendar akademik. Kalendar akademik merupakan satu takwim tarikh-tarikh penting yang perlu diambil tahu oleh setiap pelajar UiTM. Ia menyusun atur segala aktiviti berkaitan iaitu seperti pendaftaran kursus, validasi, kuliah, pembayaran yuran, penilaian akhir, cuti pertengahan semester, pengumuman keputusan dan lain-lain. So kita ada 14 minggu perkuliahan, maknanya okey, dalam satu semester kamu akan melalui 14 minggu yang ada kelas, yang kamu perlu ikuti kelas. Okey, kalau kamu boleh balik ke kampus, kita akan jumpa dalam kelas. Tapi jika kamu tidak lagi dibenarkan balik ke kampus, kamu ataupun maknanya kalau balik kampus, maknanya menjalankan kelas secara fizikal, yes, kita akan jumpa dalam kelas. Tapi kalau dekat sini kita akan jumpa secara online, secara open distance learning selama 14 minggu. Alright? Okey, ini adalah kalender akademik dia. Okey, nanti Medan akan hantar dalam WhatsApp group. So, dia punya dalam bentuk kamu boleh tampal, kamu boleh print dan kamu sebenarnya boleh tampal. Okey, untuk memastikan kamu tidak terlupa sebab kalau kamu terlupa, sangat bahaya bila tarikh kita exam, bila tarikh kita mula daftar, bila tarikh kita kena validasi, bila kena bayar yuran last, okey? So, sangat-sangat penting. So, mohonlah kepada kamu semua untuk peka dengan tarikh-tarikh berikut. Alright? Okey, yang keenam adalah iPortal Pelajar. Okey, iPortal Pelajar merupakan website ataupun portal untuk kamu semua uh, kena login dalam ni sebab kat sinilah segala-galanya. Okey, dalam untuk pelajar macam kamu ni. Okey, student portal boleh diakses dengan log masuk menggunakan ID iaitu biasanya nombor pelajar UiTM dan kata laluan yang kamu je tahu. Okey. Okey, so bila kamu pergi menu dia. Okey, akan keluar kamu menu. Okey, dia akan keluar orang kata student profile, okey, profile kamu dan juga semualah pasal advisor kat sini ada penasihat akademik, semua pasal diri kamu selama gelar pelajar UiTM. Okey, yang paling penting sekali sebagai pelajar UiTM kamu kena tengok e-academic system iaitu pendaftaran kursus. Okey, pendaftaran kursus adalah part yang paling penting. Pelajar dikehendaki mendaftar kursus di academic system. Okey, ini antara menu-menu yang boleh diakses. Nak tengok yuran, nak tengok berapa result, semua kat sini. Alright? Okey. So, Medan nak pergi kepada pendaftaran kursus lah. Pendaftaran kursus adalah sangat penting. Okay? Kursus bermaksud subjek yang bakal anda pelajari dan ikuti untuk satu semester. Maknanya setiap semester kamu akan buat sekali pendaftaran kursus. Dia ada tarikh dia. Okay? Dia akan bagi dalam masa seminggu, 2 minggu untuk kamu fikir apakah subjek yang kamu nak ambil dan apakah yang kamu tak nak ambil. Okey, sila ke iStudent Portal yang macam sebelah tadi untuk pendaftaran kursus. Macam mana ambil kursus, tak ambil kursus ni? Okey, kita gelarnya sebagai tambah kursus dan gugur kursus. Alah, macam kita beli dekat Shopee tu, kalau kamu nak ambil, kamu ambil. Kamu ambil tip. Okey, mengambil kursus ini pada semester dan jika katakan kamu tidak mahu mengambil lagi, kamu boleh gugurkan. Tetapi biasanya kalau kamu tidak ada masalah, kamu dikehendaki mengambillah 8 subjek, 7 subjek yang telah pun diletakkan dalam pelan pengajian. Okey. So, gugur kursus tidak mengambil kursus ini pada semester ini. Yang ni boleh gugur. Katakan kamu terlalu banyak ataupun kamu ada repeat, kamu boleh gugurkan kursus supaya tidak memberatkan kamu sangat. Tapi takluk juga kepada penyelaras program dan juga penasihat akademik. So, kelalaian sangat membawa padah ya. Jika kamu gagal untuk mendaftar kursus, habislah satu semester kamu tu pening kepala. Okey, jadi kamu kena daftar. Kalau tidak membazir. Kalau kamu tak daftar tapi kamu ikut kelas, tidak akan ada lubang markah kamu nak kami isi dalam sistem nanti. Jadi pastikan kamu membuat pendaftaran kerana pendaftaran kursus menentukan perjalanan pengajian anda. Okey, macam mana nak mendaftar kursus ni? Okey, apabila dibuka nanti
pada 28 24 Mac 2021 kamu sebenarnya dah boleh mendaftar. Okey. Pendaftaran khusus dibuat secara secara online. Okey, so kamu memerlukan paling tidak pun smartphone, laptop, okey, komputer dan internet. Kalau tidak, tak boleh daftar. Okey, dan kamu perlulah ke iStudent Portal. Dapatkan kamu punya nombor matrik, password, semualah. Okey, ini HEA akan berilah dan klik kepada e-academic system. Okey. Semester ini hanya ada satu kumpulan saja, itu kumpulan kamu adalah D1A, M110 1A, dan ini adalah 8 kursus yang kamu perlu ambil untuk part 1 ni. Okey, boleh pastikan kamu semua mempunyai maklumat yang tepat. Kalau tak, salah daftar, pening jadinya. Okey, Madam banyak dah jumpa yang salah daftar sampai masuk ke kelas fakulti lain. Susahlah, ya. Okey. Okey, Madam bagi kamu satu masalah ataupun orang kata satu situasi, Okey, Abu merupakan pelajar semester 1 yang baru saja mendaftar dalam program Diploma Pentadbiran Awam AM1010 di UiTM Tawangan Kelantan. Pada 24 Mac 2021, beliau sudah boleh mula mendaftar kursus dan kuliah akan bermula pada 28 Mac 2021. Maksudnya, 4 hari sebelum kelas dijalankan, dia sudah boleh memilih, boleh mendaftar kursus. Abu ni dia tak tahu daripada mana beliau harus mulakan. Boleh tak kita tolong Abu tu? Tengok, sian Abu. Abu dah keliru dan tak tahu nak daftar kursus. Okey, tengok tu. Okey, ini cara kita. Jom kita bantu Abu untuk selesaikan masalah pendaftaran kursus. Pertama sekali, kita kena tahu Abu ni bahagian mana, bahagian berapa. Maknanya, dia macam tingkatan kat sekolah lah. Okey, Abu adalah pelajar bahagian 1. Okey, jadi bila Abu bahagian 1 dah tahu dah. Bahagian 1 dia ada kod kursus yang perlu diambil. Okey, yang kedua adalah kita kena tahu Abu ni kumpulan mana. Okey, Abu adalah kumpulan D1AM 110 1A. Jangan salah, ya. D1 bermaksud kod untuk kampus kita. Kamu adalah pelajar kampus Macang. AM110 pula menandakan yang kamu adalah kod untuk program DPA, dan 1A menandakan itulah kumpulan Abu dan kumpulan kamu jugalah. Okey. So, kena tengok kod kursus. Aik nak daftar apa ni? Apa subjek yang kena ambil? Abu perlu merujuk kod untuk bahagian 1. Okey, mengikut plan pengajian 7188, Abu perlu mengambil 8 kod iaitu CAC 134, CTU 101, ELC 121, HBU 111, MAT 112, PAD 101, PAD 102, UED 102. Yang ni kena masukkan, macam mana cakap tadi, masukkan dalam troli. Maknanya dia ambil. Pastikan kumpulan 1A di M1 D1AM 110 1A dan 8 subjek ini. Okey, dan tarikh akhir bila? Abu perlu pilih khusus dan kumpulan yang betul. Pastikan cukup 8 kod dalam pendaftaran sebelum 18 April 2021. Katakan Abu tak semak betul-betul, rupanya salah. Jadi selepas 18 April iaitu tarikh akhir untuk menyemak semula, kena tengok semula bila kita dah tambah-tambah, betul tak sebelum kita membuat pembayaran. Kita mesti tengok dulu apa yang kita dah beli dalam kad kita atau dalam troli kita, betul tak? Kamu kan dah biasa kan beli Shopee kan? So kalau kamu nak buat perubahan selepas 18 April, kamu akan dikenakan denda sebanyak 100 untuk satu kod kursus. So, sangat penting proses validasi. Kamu kena tengok semula betul ke yang dalam troli kamu. Okay, so kena alert dengan tarikh. Kalau tak, melayang duit kamu. Okay, alright. Okey, so jadual waktu sebenarnya dah siap. Ini adalah jadual waktu yang kamu akan ikuti semester bermula 28 Mac ni. Okey, tengok. Kita ada kat sini kod, nampak PAD 101. Pastikan semua ini kamu dah daftar. Okey, dan di bawah tu adalah nama pensyarah. Pensyarah akan menghubungi kamu. Okey, dan akan cakap pada kamu, beritahu kamu medium apa yang digunakan. Ada yang guna Google Meet, ada yang guna YouTube, video berekod. Okey, Meda harap kamu kekal bersemangat, walaupun bukan belajar secara face to face. Sebab apa-apa pun dalam keadaan macam ni kita tetap kena belajar. InsyaAllah bila keadaan dah
kembali pulih. Kita semua memang tengah tunggu-tunggu kamu kat kampus. Okey, tetapi sekarang tidak, orang kata masih lagi dalam keadaan berbahaya. Jadi maksudnya kita belajar secara ODL, okey. Peka, bila ada kelas pergi, jangan ponteng, jangan lambat. Walaupun kelas di depan laptop, kamu kena juga pergi kelas, okey. Dan kamu kena jangan tutup, jangan orang kata duduk, buka je online lepas tu pergi sana, pergi dapur, pergi kedai. Madam tak suka macam tu ataupun nak kata nanti kamu akan hilang apa, hilang tumpuan. Okey, so pastikan kamu pergi sebab semua pencara akan mengambil kedatangan. Alright? Okey. Sebab kita pun ada peraturan akademik. Okay, jika kamu tidak hadir, kelas kamu boleh dihalang daripada mengambil penilaian akhir. Exam lah, okay. Kita tetap ada exam walaupun dari kejauhan ya. So, kamu boleh, okay, ada pasal gugur taraf. Gugur taraf jika kamu tak daftar kursus tadi ataupun membayar yuran dalam tempoh yang ditetapkan pada setiap semester. Okay, bila madam kena bayar yuran, sila rujuk kalender akademik. Okay. Plagiarism. Plagiarism ni adalah peniruan hasil kerja. Okey, maknanya kamu tiru kawan. Okey, kamu tidak mengiktiraf kerja, kamu main copy paste. Yang ni pun boleh dikenakan tindakan. Dan status-status dia. Okey, kamu kena mendaftar sebagai pelajar universiti, mendaftar kursus, menjelaskan yuran pengajian tidak lewat dari tarikh yang ditetapkan, kena mendaftar kursus yang macam madam ajar tadi, mengikut plan pengajian. Okey, kamu boleh gugur status sebagai pelajar jika kamu tak daftar ataupun tak membayar yuran. Okey, kehadiran pelajar. Yang ni paling penting ya. Kehadiran pelajar diwajibkan menghadiri kuliah serta aktiviti pembelajaran lain seperti bengkel, tutorial, makmal, studio, semualah latihan amal tapi tak ada sekarang kan. Okey, so kamu semua tak ada praktikal. Okey, tapi kelas kamu kena follow lah. Okey, pelajar yang tak capai kehadiran 80%, katakan kamu pontil lebih daripada 3 kali daripada jumlah yang sepatutnya kamu bertemu dengan pencara, kamu dan tidak mendapat kebenaran, memang tidak ada MC, bukannya tak sihat, apa semua, kamu tak dibenarkan untuk menduduki peperiksaan akhir kursus. Bagi kursus yang tiada peperiksaan akhir, kerja kursus tidak diberi penilaian. So, maknanya gagal lah. Membazir je yuran bayar. Okey, so maknanya pergi kelas. Jangan sampai pensyarah berasa kurang senang. Okey, pergi kelas depan je kan. Perlu ada laptop, perlu ada smartphone, laptop lah untuk belajar secara online. Okey, komputer. Okey, status keputusan peperiksaan akhir. Okey, so bila keluar exam, bila kamu dah 1 sem habis belajar nanti, okey, akan keluar exam, keluar result. So, kamu boleh dikenakan tindakan D. Kalau boleh dapatkan 2 ke atas, lagi bagus dapat 3 ke atas. Lagi bagus 3.5 ke atas. Okey, dia ada status P dan D. P dengan D ni status yang tidak enak lah untuk didengari. P1 memaksa perhatian pertama di mana pelajar memperolehi HPNG di antara 1.8 hingga 1.99. So maknanya tak capai 2. Okey. P2 pula perhatian kedua di mana pelajar mempunyai dapatlah kurang lagi 2 selepas mendapat P1 tadi. Okey. Status D ni ni tak sedap. Ini maksudnya amat tak memuaskan sehingga menyebabkan kamu dibuang daripada UiTM. D1 kalau kamu dapat bawah 1.8 kamu akan dibuang dan tidak boleh merayu lagi. Lepas tu D2 maknanya kamu dapat 1.8 lepas kamu status P1. Okey, pun kamu boleh kena buang dan tidak boleh merayu lagi. HPNG pula kurang daripada D3 pula adalah dapat kurang daripada 2. Okey, selepas status P2. Yang ni boleh merayu. Gagal dalam sesuatu kursus bagi kali ketiga. D4. Kamu gagal dalam satu kursus. Maksudnya kamu ambil subjek tu, asal tak lepas je 3 kali. Kamu ambil tak lepas, kamu juga akan dibuang. Okey. Kurang daripada 2 pada penghujung tempoh pengajian pun, maknanya kamu ni bawah 2 lagi. Bawah 2 dan tak habis-habis lagi dan juga habis dah tapi bawah 2 pun tak dikira mendapat diploma. Okey, membazir ya. Jadi belajarlah rajin. Dulu semua kursus yang dikena D6
Okey, lulus semua kursus tetapi memperolehi kurang daripada 2. Ni pun bahaya. Lulus dah buat semua tapi tetap tak dapat diploma kalau bawah 2. Okey. Dan yang D7 tidak menduduki peperiksaan bagi semua kursus terdaftar bagi semester itu tanpa kelulusan universiti. Mana kamu daftar, lepas tu kamu tak pergi pun exam ataupun kamu tak membuat penilaian akhir pun kamu akan boleh dikatakan gagal lah, ditujuh lah, okey, ditujuh gagal, okey. Dan satu lagi, Madam juga nak menerangkan pasal langkah kaedah tata tertib. Okey, ada kita jumpa yang terlibat dengan benda-benda yang tidak sepatutnya, meniru apa semua plagiarism ataupun adalah macam-macam perangai, okey. So, boleh dikenakan, disabitkan, okey, pelanggaran kaedah tata tertib ni. Okey. Alright. Okey, kita dah sampai yang ke-10, sasiah rupa diri. Yang ni susah sikit lah Madam nak cakap. Sebab apa? Sebab kamu semua tak sampai ke kampus. Okey, tapi apa-apa pun, jagalah berpakaian sopan. Yang ini untuk mahasiswa, dan yang ini untuk mahasiswi. Okey, so berpakaian sopan. UiTM adalah merupakan orang kata universiti yang menjaga bumi putera. Jadi kamu jagalah. Okey, jagalah diri kamu, jagalah keterampilan kamu, jaga attitude kamu, kekal belajar. Okey, sebab apa yang kita kerjakan hari ini, insya-Allah akan memberikan hasil di masa akan datang. Okey. So, okey, ada kemungkinan terus hubungi Madam. Ada nombor telefon ada nombor handphone Madam, WhatsApp, email lambat sikit. WhatsApp saja dan WhatsApp lah waktu urusannya 8 pagi sehingga 5 petang. Okey, Madam mengalu-alukan kedatangan semua ke Diploma Pentadbiran Awam, belajar rajin-rajin, jadi pelajar yang baik. InsyaAllah dalam masa 5 semester kita akan tamatkan ya. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.